Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bukan main lagi orang-orang pembangkang yang syok sendiri. Makin syok sendiri menyatakan bahawa rakyat semua sokong pembangkang Perikatan Nasional. Tidak jugalah. Ramai juga sebenarnya yang tidak suka dengan kerajaan, ramai yang tidak suka dengan pembangkang, sama saja sebenarnya. Tapi rupa-rupanya syok sendiri daripada pembangkang ini terlalu ketara keterujaannya lah. Apabila dituliskan sebenarnya hanya 2-3 orang TikToker saja yang sibuk nak jatuhkan kerajaan. Bukan semua rupanya. Jadi jangan risau. Ini diterbitkan di Sabudinusin 25 Disember 2023. Hanya 2-3 TikTokers yang sibuk nak jatuhkan kerajaan. Anda boleh tahu siapa-siapa dia orang lah. Bagi mereka yang suka atau kerap menengok TikTok, pasti sedar tentang gelagat 2-3 orang TikToker yang hari-hari bercakap. Yang hari-hari bercakap mengenai kejatuhan kerajaan dan Anwar Ibrahim yang akan disingkirkan sebagai Perdana Menteri. Selain itu, mereka juga keraplah membuat live. Untuk meyakinkan penonton bahawa Anwar pasti akan jatuh pada waktu terdekat ini. Tapi yang saya tengok, bukan Anwar yang makin jatuh. Yang makin jatuh ini Perikatan Nasional. Sesekali tertengok juga apa yang mereka perkatakan. Saya selalunya tidak dapat menahan daripada ketawa untuk tempoh yang agak lama. Kesimpulan saya mudah. Hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya tentang propa TikTokers tersebut. Apa yang mereka perkatakan tentang Anwar bakal tumbang tiada alasan asasnya dan sama sekali tidak berpijak di bumi nyata, sekurang-kurangnya untuk tempoh terdekat ini. Kononnya jumlah ahli parlimen sudah cukup dan seramai senarai mereka yang sedia menyokong pembentukan kerajaan baru telah dipersembahkan ke Istana Negara hanyalah rekaan serta khayalan semata-mata. Ia tidak lebih daripada hanya sebuah rekaan dan khayalan untuk konten. Selain TikTokers tersebut juga tidak cukup arif untuk mengulas isu-isu semasa yang lain. Isu yang mereka tahu hanyalah kerajaan akan jatuh, Anwar akan tumbang, serta bercakap tentang isu pribadi yang sudah basi dan tidak lagi laku berkaitan dengan Perdana Menteri. Jadi hari-harilah mereka bercakap isu yang sama secara berulang-ulang tanpa memperdulikan sama ada orang percaya atau sebaliknya. Tun Mahathir Mohamad pun gagal menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri dengan isu tersebut. Maka di mana munasabahnya sekadar TikToker saja mampu menjatuhkan Anwar yang sudah berada di kerusi Perdana Menteri dengan isu yang sama? Kadang-kala terdetik juga dalam hati saya, tak letihkah mereka melayan khayalan sendiri setiap hari? Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini mampu bertahan sehingga PRU 16 adalah sangat tinggi, bayangkan TikTokers tersebut bakal merapu kira-kira 4 tahun lagi lamanya. Lama-lama saya rasa kalau dia merapu lagi 4 tahun lamanya, betul-betul jadi gila ini. Boleh betul-betul masuk Tanjung Rambutan ini. Betul-betul menjadi gila. Kalau 4 tahun tiap-tiap hari meroyan, memang setiap hari lah dia meroyan. Last dia akan terus meroyan. Dan tak sembuh-sembuh lagi. Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini tak akan tumbang lah untuk tempoh terdekat ini. Jadi kalau dia hari-hari, memang kesian lah. Sekali lagi, tak letih dan tak bosan ke? Yang lebih malang lagi, di ketika TikTokers tersebut setiap hari bercakap tentang kejatuhan kerajaan, hakikatnya tiada pun gerakan ke arah itu dalam blok pembangkang. Pemimpin utama pembangkang ketika ini bukan saja sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan sebagian besarnya sama ada sedang bercuti di luar negara bersama keluarga masing-masing atau pergi menunaikan umrah di Mekah. Nak bertukar kerajaan macam mana kalau begitu keadaannya? Hanya TikTokers tersebut saja yang sibuk nak menjatuhkan kerajaan, sedangkan pemimpin pembangkang tidak pun berbuat demikian. Siapa sebenarnya yang dijatuhkan kerajaan? Biasanya sebarang gerakan menjatuhkan kerajaan ini mestilah dimulakan oleh mereka yang bergelar pemimpin.
dan pengaruh media sosial, baik di FB, di X, di TikTok, serta lain-lain adalah berperanan untuk merangsang dan mempengaruhi fikiran rakyat agar turut sama memberi sokongan. Ini tidak. Hanya 2-3 TikToker saja yang sibuk hendak menjatuhkan, sedangkan tiada apa-apa dilakukan oleh mereka yang bergelar pemimpin daripada blok pembangkang. Sebab itu, sebagaimana yang disebut awal pagi tadi, hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya propaganda TikTokers tersebut. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Persoalan paling utama yang selalu muncul di mana-mana bibir-bibir manusia di Malaysia ini ialah mengapa Tun Mahathir takut sangat dengan Anwar Ibrahim? Mengapa Tun Mahathir takut sangat dengan Anwar Ibrahim? Akhirnya, salah satu punca yang saya baru dapat daripada risikan-risikan politik, daripada pembacaan perkara tentang politik, daripada pelajaran tentang politik, daripada pengalaman tentang politik di Malaysia, rupa-rupanya ini antara sebab mengapa Mahathir sangat takut kepada Anwar Ibrahim, mengapa Mahathir bermati-matian menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya sebelum PRU 14, Tun Mahathir mau bekerja sama dengan Anwar sampai Tun Daim Zainuddin sanggup menghidupkan lesen peguamnya untuk ulang-alik menemui Anwar di penjara Sungai Buloh pada tahun 2018 itu. Ulang-alik. Sebab itu, apabila Tun Daim Zainuddin disiasat, sejumlah akaun bank terkait dengannya dibekukan oleh Menara Ilham, sebuah bangunan setinggi 60 tingkat pencakar langit di tengah-tengah segitiga emas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu menjadi simbol kekayaan bagi keluarga bekas Menteri Keuangan itu yang telah disita oleh SPRM. Pertanyaan spontan kerana kekayaan itu, adakah Mahathir pun kaya juga macam dia? Pertama. Kedua ialah, kalau Tun Daim Zainuddin disiasat kerana kekayaan itu, adakah Mahathir pun akan sampai gilirannya untuk disiasat? Jadi, sepanjang 25 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengejar kerusi Perdana Menteri untuk membuat reformasi di negara Malaysia. Beliau yang setelah pada tahun 1998 dipecat oleh UMNO, oleh Mahathir. Setelah itu beliau membuat ucapan-ucapan di dalam reformasi, usaha reformasi dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, selama 25 tahun itu sentiasa basah di bibir dia bahawa beliau akan cuba untuk menyiasat 2 Tun berkenaan jika ditakdirkan beliau beroleh kuasa. Sekarang kebetulan Tuhan telah memberikan dia kuasa, memberikan dia peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi sebab itulah Mahathir tidak pernah diam daripada cuba menghalang untuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Walaupun setelah beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2003 yang dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, itu sebenarnya salah satu sebab kenapa Tun Mahathir dengan sangat banyak bukti cuba untuk mengelak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu pada hemat saya dan pada apa yang saya baca di dalam sabudin.com.net ini. Rupa-rupanya apa yang saya faham melalui tulisan ini daripada artikel ini ialah Tun Mahathir takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan
Tun Daim dan Tun Mahathir akan disiasat oleh Anwar. Sekarang sudah jadi kenyataan. Apabila memang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah membuat laporan polis berkenaan dengan dua orang Tun ini, Tun Mahathir dan Tun Daim. Tapi malangnya tidak ada apa-apa tindakan yang diteruskan. Sampailah hari ini Tun Mahathir akhirnya bersama dengan Tun Daim Zainuddin berada dalam satu mangkuk yang sama, satu piring yang sama, dan satu nasib yang sama. Mereka dalam keadaan yang amat-amat bahaya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri. Betul lah kata orang. Kita merancang, Tuhan menentukan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, bagi tahu. Rancangan manusia selalu gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kebenaran pasti berada di tangan Tuhan. Jadi macam mana nak sembunyi pun, kebenaran pasti akan terungkai juga. Tuhan tak akan biarkan orang-orang yang tak betul sentiasa menang. Ada masa dia akan kalah juga. Okey, jadi sama ada Anwar yang betul atau Mahathir yang betul atau Tun Daim yang betul, saya fikir Tuhan tetap bersama dengan orang yang betul. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, patutlah Datuk Seri pula, Tun Mahathir begitu takut melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalaupun tidak beribu kali, barangkali beratus kali jugalah Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyebut akan menyiasat dua Tun ini, Tun Mahathir dan Tun Daim, jika beliau ditakdirkan beroleh kuasa satu hari nanti. Jadi itulah sebabnya sebenarnya yang menyebabkan Tun Mahathir tidak pernah diam daripada cuba untuk menghalang kemarahan Anwar. Walaupun setelah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 yang lalu. Bahkan tindakan Tun Mahathir berbaik semula dengan Anwar dan dengan sanggup berkunjung ke mahkamah untuk berdamai bila 2016 adalah semata-mata semata-mata menurut tulisan ini, semata-mata untuk menghalang kemarahan pengurus CPH itu. Ia terbukti apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada 2018. Beliau didapati begitu lihat, walaupun perjanjian sudah dibuat, didapati begitu lihat dan melakukan macam-macam dalih dan hela daripada mematuhi perjanjian peralihan kuasa pada Anwar. Akhirnya dia sanggup untuk letak jawatan, daripada menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya bila Sabudin Husin tulis tentang artikel ini, barulah saya mulai faham. Kenapa ramai yang takut, kenapa ramai yang halang, kenapa Mahathir takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya begitu. Okey. Jadi sumber-sumber yang saya bacakan sebentar tadi itu daripada sabudin.com.net 27 Disember 2023, selepas Tun Daim disiasat SPRM bila lagi giliran Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Bye-bye.